Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. صدق الله العظيم. قل katakanlah olehmu ya Muhammad, Ara'aitum, sudahkah kamu mengetahui, syuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi, yaknilah tentang kekuasaan dan juga kelayakan makhluk-makhluk yang kamu telah jadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Aruni, tunjukkanlah kepadaku, madza khalaqu minal ard, apakah yang telah diciptakan oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala daripada bahagian bumi ini. Am lahum syirkun fis samawat, atau adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dan juga menguruskan langit. Am atainahum kitaban, ataukah perdahkah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala memberi mereka sebuah kitab, agar dengan kitab itu mengakui mereka sebagai yang mempunyai perkongsian dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Fahum ala bayyinatin minhu, yakni berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam kitab yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sekiranya ada kitab itu, jadi aruni, perlihatkan kepadaku, tunjukkan buktinya. Bal, tidak ada satu alasan pun, tidak ada bukti pun. Bahkan in ya'idu asy-syalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura, bahkan orang-orang yang zalim itu terpedaya dengan kata-kata yang disebutkan oleh setengahnya kepada setengah yang lain, di mana kata-kata yang hanya menjanjikan perkara yang tidak benar. Masuk di firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di kalangan orang-orang kafir perlihatkan kepada Rasulullah ataupun datangkan bukti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sekutu dalam menciptakan langit ataupun bumi. Apa maksudnya? Selain daripada Allah, ada Tuhan selain daripada Allah yang menciptakan bumi. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ada yang menciptakan akan langit. Kalau sekiranya ada, maka perlihatkanlah Tuhan tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Hebat. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu memperlihatkan diri dia, disebabkan Allah Subhanahu wa taala bukan seperti mana memperlihatkan sesuatu seperti mana kita diperlihatkan dengan sesuatu. Seperti mana kita tengok TV, orang tu bagi kita gambar kat Perancis, kita tak pernah pergi. Gambar Perancis tu dilihat dengan mata. Apa maksudnya? Kita diperlihatkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan alam semesta ini, langit bumi, agar kita mengetahui dia pencipta. Lalu kalau sekiranya ada Tuhan lain selain pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka perlihatkanlah, buktikan apa yang dicipta.
Disebabkan di kalangan orang-orang musyrikin kaitkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Tapi mereka juga memiliki Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala juga sebagai pencipta. Jadi tidak ada, mereka ini adalah salah satu daripada kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, sekiranya Tuhan kamu mempunyai kekuasaan, pemilikan, maka perlihatkan kekuasaan itu. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kekuasaannya dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Itu salah satu. Bahkan seluruhnya di atas alam ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, sekiranya alam semesta ini ada Tuhan selain pada Allah dan Allah berkongsi dengan dia pun berkongsi dengan Allah atas penciptaan. Seperti mana contoh rumah, mungkin isteri, mungkin suami kongsi sama membelinya, itu mudah. Seperti mana kita bina seorang perkongsian duit, kita sama-sama duit daripada sumbangan, sama-sama, itu mudah difahami. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan di sini uluhiyah, rububiyah, maka buktikan selain pada Allah Subhanahu wa taala mempunyai pemilikan kekuasaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada mereka, adakah selain pada Allah yang dapat menguruskan langit dan bumi? Soalan. Secara logiknya, bagi kita yang ada iman, kita alhamdulillah mudah menerima. Tapi bagi orang yang tak beriman ni susah bagi mereka nak menerima. Cuma walaupun begitu, mereka tidak dapat mendatangkan bukti, hujah. Tidak ada. Itu yang disebut sebagai kejahilan. Oleh kerana itulah ulama menyatakan, apabila kita sendiri berbicara lalu kita pun tak ada hujah, kita pun tak ada dalil, seolah-olah yang kita cakap tu lurus atas agama, maka kita pun cakap atas kejahilan juga. Itu yang tidak sama dengan orang berbicara dengan ini ayatnya, ini hadisnya, seperti mana kita belajar terus kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, adakah pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan paling kurang satu kitab? Kitaban itu paling kurang sebuah kitab. Kalau kutub itu banyak kitab, paling kurang bisa satu je. Yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah kitab, yang mana dalam kitab itu membicarakan, mengesahkan bahawasanya Allah memiliki sekutu. Gitu. Ini secara logik, disebabkan kita lihat pada agama-agama yang lain, perbandingan agama-agama itu. Mereka berbicara, lalu mereka mengatakan, apa yang kami bicarakan ini kitab ini dia tulisnya. Oh gitulah. Mereka pun tak, kita tak kata dia cakap kosong lah. Dia pun kata ni saya akad lagi buku dia. Muka surat, kalau dia sebut Bible tu, dia sebut tajuk dia, indeks dia, versinya, wah, itu aja. Tapi tak hafal pun. Ahmad Didat tu hafal, Zakir Naik tu hafal. Tak perlu nak pegang-pegang Bible itu. Lalu apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Allah buat pertanyaan, adakah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab? Lalu adakah Tuhan kamu sendiri pun ada keturunkan kitab? Ini semua persoalan agar manusia berfikir. Walaupun hakikatnya mustahil manusia boleh jawab sekadar Allah yang tanya. Gitu. Seperti mana contoh, kalau sekiranya kita belajar ni, contohlah orang tu belajar peringkat SPM, tapi soalan ditanya tu peringkat ni masa orang ambil PhD pula tu, kedoktoran. Mana nak boleh jawab tu? Soalan dia tinggi begitu. Lalu apa maksudnya di sini? Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bertanya demikian, adakah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebarang yang kitab? Kalau tak dikaitkan kitab pun, kitaban, ada wahyu turun tak? Tuhan kamu beri wahyu tak? Jadi kamu kata ada Tuhan selain pada Allah. Lalu nak soalan nak ditanyakan, siapa kata?
Dia kata, ma wajadna alaihi aba'ana, kami dapat yang kata tu nenek moyang kami. Lalu nenek moyang kamu itu diambil kepada siapa? Mungkin nenek moyang atas lagi dah. Ada tak bukti penulisan? Bukti penulisan tak ada, kami pun tak tahu tulis. Lalu tok nenek moyang kamu dulu pandai tulis kan? Kalau tok nenek moyang kamu dulu pandai tulis, kamu pun generasi yang pandai tulis. Bahkan kamu semakin pandai tulis. Macam kita hari ni, Jawi boleh tulis, Rumi boleh tulis, bahasa Inggeris boleh tulis, bahasa Melayu boleh tulis, macam-macam bahasa. Okey, tok nenek kita dulu pandai bahasa Jawi tu. Lalu kalau tok nenek moyang mereka tu pandai menulis, ada kitab yang mereka baca, mestilah mewarisi kitab tu. Lalu jawapannya di kalangan orang Arab sampai Nabi diutus, tak ada rujukan, tak ada sebuah kitab yang tertulis. Tidak ada. Jadi secara keseluruhannya ayat yang kita pelajari, ayat 40 surah Fatir tadi, itu surah Fatir ayat 40, tidak lain melainkan ini adalah hujah atas kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala pemiliknya langit, pemiliknya bumi, dan Dia yang mengatur segala-galanya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pada ayat yang ke-41, innallaha yumsikus samawati wal ard, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsaktahuma وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Dia itu menahan dan memelihara langit dan juga bumi antazula, sehingga langit dan juga bumi tidak berganjak daripada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuk juga peraturan dan juga keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah pada langit dan bumi itu. Maksudnya apa? Langit dan bumi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Langit dan bumi itu juga tak bersatu, dia menjadi macam dua dan satu dalam satu tempat. Gitu. Dan sekiranya keduanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zalata, langit dan bumi itu berganjak, dia bergerak keluar daripada paksi dia, keluar daripada tempat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat mengembalikannya ataupun menahan daripada langit bumi itu keluar daripada paksi dia, keluar daripada tempat dia. Ini menunjukkan langit dan bumi memang Allah Subhanahu Wa Taala beri tempat dia, dan tidak dia bergerak melainkan atas dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempatnya masing-masing. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kaitkan juga, yakni tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walaupun begitu ulama-ulama kita khilaf juga tentang hadis ini. Dia sudah apa? Dia sudutnya akidatul Islam. Disebabkan adakah seorang nabi itu di dalam hatinya terlintas dengan sesuatu yang mustahil berlaku oleh Allah, itu wujud pertanyaan. Begitu. Adakah seorang nabi ataupun seorang rasul, ini di sudut akidah dibincang oleh ulama-ulama, tapi mempunyai riwayat di sudut hadis akidatul Islam. Itu seorang nabi, seorang rasul terlintas pada hatinya sesuatu yang mana di sudut akidah agak bertentangan. Itu seperti mana contoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata pernah terlintas dalam hati Nabi Musa alaihissalam pertanyaan, terlintas
apa yang dia lintaskan. Adakah Allah Azza wa Jalla itu tidur? Itu. Kita kan mengajar Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat nama Ayatul Kursi, turun daripada bawah arasy, kata Rasulullah. Dan Ayatul Kursi hanya untuk umat Rasulullah, Bani Israel tak dapat. Jadi Nabi Musa pun tak tahu dalam hal ini, cuma terlintas, kata Rasulullah. Seperti mana firman Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengantuk, tidak pula dia tidur. Itu jawapan atas kita. Quran nyatakan demikian. Cuma pernah Nabi Musa alaihi wasallam terlintas. Ini mungkin sedetik. Adakah Allah tidur? Selesai. Tapi dia tak tanya Allah Subhanahu wa taala. Terlintas dalam hati. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi kandungan hati seseorang. Allah wallahu alimun bi dzatis sudur. Lalu kata Rasulullah, maka Allah mengutus seorang malaikat pergi ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan malaikat itu pun duduk tinggal bersamanya Nabi Musa selama 3 hari 3 malam. Lalu dibagi 2 botol kaca. 2 botol, yang mana botol keduanya itu kaca. Dan kacanya nipis dia. Kalau bertemu kedua botol pecah. Ya Musa, pegang 2 botol ni. Nabi Musa alaihi wasallam pun pegang. Tangan kanan botol, 1 botol, tangan kiri 1 botol. 3 hari kat situ. Hari pertama Nabi Musa alaihi wasallam dalam keadaan dia beribadah, dia pegang botol tu. Tak tidur dia. Hari yang kedua mengantuk tu datang, tapi dia tahan tak tidur dia. Masuk hari ketiga dia tak tahan, akhirnya dia tertidur tanpa dia sedar kedua botol tu pecah kerana bertemu. Tangan kanan tangan kiri bertemu, dia tak sedar pecah. Dia tertidur dengan botol yang telah pecah. Bila dah 2 hari 2 malam tak tidur, masuk hari ketiga kalau dia tidur, Masya Allah lah, dia pun orang juga Nabi Musa. Sama lah kita kalau tak tidur 6 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam, kita pun balas sampai asar tidurnya. Itu contoh aja. Jadi malaikat tu bagi tahu kepada Nabi Musa alaihi wasallam, ya Musa, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh tauladan untukmu, satu nasihat untukmu. Ya Musa, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidur, nescaya langit bumi hancur. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tadi, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dan bumi daripada zalula, maknanya bertemu dan hancur. Mana menunjukkan bumi ada tempatnya, langit ada tempatnya, sehingga Allah pisahkan keduanya, jangan bertemu. Kalau bertemu, hancur. Lalu siapa yang menahan daripada keduanya bertembung tu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan di sini, ya Musa, sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu tidur, langit bumi hancur. Itu satu hadis. Dalam hadis yang lain disebut oleh Abdullah bin Salam, dia masuk Islam pada zaman Rasulullah tahun yang ke-8 Hijrah. Dia cerita kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu bahawasanya Nabi Musa alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Hadis yang tadi Nabi Musa cerita dalam hatinya pertanyaan, adakah Allah tidur? Satu riwayat. Hadis yang lain pula Nabi Musa alaihi wasallam tak terlintas begitu, cuma dia tanya Jibril. Mungkin sekadar dia terlintas, cuma tak tanya siapa pun. Turun malaikat. Hadis yang lain pula dia terlintas, kemudian Jibril alaihi wasallam pun turun, ambil kesempatan tanyalah. Dia nak tanya aja, bukan menunjukkan dia tak yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, adakah Allah Subhanahu wa taala itu tidur? Maka Jibril alaihi salatu wassalam pun dia tak jawab, melainkan
Jibril pun tanya Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu Nabi-Mu Musa, dia bertanya kepadaku, adakah kau tidur?" Aku tidak menjawab. Kenapa? Apa yang keluar pada lidahnya Jibril alaihi wasallam adalah wahyu. Maka Jibril tak cakap apa-apa. Keluar kat lidahnya wahyu, keluar wahyu. Dia kan Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, Rasul di kalangan malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, katakan kepada Nabi Musa alaihi wasallam ataupun Musa, ambil 2 botol kaca. Kemudian pergi berdiri ke gunung tu." Di situ pada hampir ada gunung Tursina. Pergi berdiri kat gunung tu. Mula berdiri tu pagi lagi. Lalu Nabi Musa alaihi wasallam pun panjat dari gunung tu, bawa 2 botol kaca, pergi berdiri tempat yang paling tinggi siang hari, pegang 2 botol kaca sambil berzikir Allah. Dia bertahan sepanjang siang sampai petang, masuk permulaan malam, kemudian sampai pertengahan malam, sampai ni hujung malam dia tak tahan lah, dia tertidur, pecah kedua botol tu. Itu Nabi kuat dah tu. Nabi Musa alaihi wasallam kekuatan macam 40 orang laki-laki. 40 orang laki-laki pahlawan dah tu, bukan bodan. 40 orang. Kekuatan Nabi Musa alaihi wasallam, dia tak boleh juga ada tertidur juga. Macam kita pula jangan nak ada cabaran sampai macam ni. Sebab apa? Kita panjat dia dah sampai ke bukit tu terus tertidur dah. Tak sempat nak pegang botol, tidur dulu. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam tertidur, dia tak sedar kedua botol itu pecah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril, "Ya Jibril, bagi tahu kepada hamba-Ku Musa, sekiranya aku tidur, langit bumi hancur." Tengoklah, 2 botol tu hancur. Macam satu botol tu bumi, satu botol lagi langit, hancur. Lalu begitu juga sekiranya aku tidur maka hancur. Lalu hendaklah kita ketahui maksud tidur di sini bukan disifati sifat makhluk, bukan. Tapi maksudnya adalah sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak menguruskan, membiarkan hancur, maknanya menunjukkan bahawa alam semesta ni dialah yang menguruskan, dia yang mentadbir, dia yang menggerakkan, dia memberi rezeki, menurunkan hujan, menahan hujan, macam-macam lagi. Itu hadis yang kedua. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia bertanya kepada malaikat, tapi tidak disebut malaikat Jibril alaihi wassalam. Dia tanya, adakah Allah Subhanahu wa taala tidur? Gitu. Adakah Allah Subhanahu wa taala itu tidur? Tanya malaikat tu. Lalu malaikat tu bagi tahu, "Ya Musa, nanti kau naik berkhutbah dah ni atas mimbar sambil pegang 2 botol kaca tu, pegang. Lalu wahai Musa, berkhutbahlah di atas mimbar itu selama 4 hari 4 malam sambil pegangnya 2 botol tu." Memang itu boleh jadi rekod dunia tu kalau berkhutbah 4 hari 4 malam. Kita kalau khutbah 40 minit pun lama tu. Kecuali kita tidur tak terasa lama lah. Tu yang kita tidur tu sebab lama. Lagi satu kita tidur sebab isi kon dengan khutbah tu tak berapa best. Tu yang kita tertidur. Saya sudah tidur juga. Cuba kita betul-betul menggetarkan jiwa, kita tertidur. Kita pun tukang baca je pun. Jadi Nabi Musa alaihi wasallam pun khutbah 4 hari 4 malam, tak tahan masuk hari keempat tertidur atas mimbar. Dia tak boleh dah tertidur atas mimbar pada hari yang keempat. Lalu dia pun tahu bahawasanya sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidur, maka itulah keadaan langit dan bumi juga hancur. Mana menunjukkan bahawasanya pengajaran di sini mustahil Allah Subhanahu wa taala itu tidur. Seperti mana kisah yang lain, hadis yang lain
Kaum Nabi Musa alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah Musa, adakah Allah Subhanahu wa taala tidur?" Kita tengok dah beberapa hadis. Ada yang mula-mula tadi terlintas pada hati Nabi Musa, adakah Allah tidur? Terjawab. Hadis yang kedua, Nabi Musa tanya kepada malaikat Jibril, terjawab. Hadis yang tiga, bukan malaikat Jibril, tanya malaikat, adakah Allah tidur? Terjawab. Terjawab di sini yakni berlaku atas Nabi Musa, pecah betul tu. Semua cerita betul juga. Lalu mungkin kisah ini setelah itu, kaum Nabi Musa alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Musa alaihi wasallam, "Ya Musa, adakah Allah Subhanahu wa taala tidur?" Lalu Nabi Musa alaihi wasallam pun jawab, "Wahai kaumku sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah. Jangan kamu bertanya dengan soalan demikian kerana Allah Subhanahu wa taala tidak tidur." Itu. Walaupun begitu, Nabi Musa nak bagi mereka satu iktibar, perhatian dengan satu mau'izah begitu. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Wahai Musa, ambil 2 botol kaca, 2, isi dengan air." Nabi Musa alaihi salatu wasalam pun pegang. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa alaihi wasallam, sebab kaumnya tanya. Lalu Nabi Musa alaihi wasallam nak jawab bagaimana melalui Allah bagi mau'izah tadi, dah peringatan, satu pembelajaran melalui 2 botol kaca tu. Isi air juga, bukan botol kosong punya, isi air dari riwayat yang lain. Lalu wahai Musa, pegang dia. Bila dah pegang, terasa berat sebab diisi dengan air. Tak mampu Nabi Musa alaihi wasallam, walaupun awal-awalnya dia berjaga, akhirnya datang mengantuknya. Dan yang terakhir, Nabi Musa alaihi wasallam tertidur. Kerana tertidur ni boleh berlaku walaupun sesaat, 2 saat, 3 saat. Apa maksudnya? Bila dia tertidur walaupun sesaat, 2 saat, 3 saat, jatuh 2 botol tu, pecah. "Wahai Musa, bagi tahu kepada kaummu yang bertanya, sekiranya aku juga tidur seperti mana kau tidur ya Musa, maka kau lihatlah bagaimana botol yang berisi air hancur. Maka begitu juga langit dan juga bumi ini juga akan turut hancur sekiranya aku juga turut tidur." Akan tetapi kata ulama, seperti mana yang saya sebutkan tadi, maksud tidur di sini adalah bukan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah Subhanahu wa taala menafikan tidur. Hanya di sudut akidatul Islam, maknanya boleh dikatakan tidur itu adalah sahabat kepada kematian. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tidur adalah sahabat kepada kematian. Bila dikatakan sahabat kepada kematian, maka tak boleh nak elaklah bahawasanya sebahagian kematian itu wujud sewaktu kita tidur. Oleh kerana itulah bila orang mati, dia tak tahu apa yang berlaku sebab dia dah mati. Kita pun tidur, kita pun tak tahu apa yang sedang berlaku. Sebab ta'rif tidur ia begitu. Jadi tidak lain mereka Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya demikian. Seperti mana contoh dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan apa saja yang berada di langit itu jatuh ke bumi. Kita belajari bahawasanya di langit di atas sana, apa yang ada di atas sana jauh lebih banyak daripada apa yang berada di bumi ini. Bahkan ulama kita pun menyatakan jumlah bintang-bintang di langit satu jumlah yang lebih daripada jumlahnya pasir-pasir, batu-batu yang berada di bumi. Terlalu banyak, seperti mana jumlah malaikat itu sendiri jauh lebih banyak daripada jumlahnya malaikat. Bukan, jumlah malaikat jauh lebih banyak pada jumlahnya butiran pasir di bumi. Nak bagi tahu gitu, Allah Subhanahu wa taala cipta daun, cipta pasir, cipta batu, tapi jumlah malaikat jauh lebih banyak.
Dekat atas sana tak tahu berapa jumlahnya bintang-bintang, yang mana setiap bintang tak pernah pun dalam keadaan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana benda-benda bumi. Maka jumlahnya kekal begitu. Bumi ada yang musnah, ada yang binasa, ada yang hilang, tapi tidak pada langit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menahan daripada apa sahaja yang berada di langit itu jatuh ke bumi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa min ayati an taquma as-sama' wal ardu bi amri, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah, yakni kita lihat berdirinya langit, berdirinya bumi dengan bi amri, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak pernah berlaku sejarah bumi yang mana keluar daripada paksinya ataupun lari pada paksinya. Tidak ada. Tidak ada juga sejarah langit yang keluar daripada paksinya sehinggalah ahli bumi melihat mana pergi langit. Bahkan tidak ada sejarah yang manusia mengatakan tidak adanya matahari. Tak, pasti matahari ada, pasti bulan pun ada, bintang-bintang pun di situ ajalah. Disebabkan apa? Disebabkan dulu pada zamannya para sahabat Rasulullah SAW, suatu perkembangannya ilmu-ilmu pengetahuan, orang banyak mengajar, termasuk dari kalangan orang yang masuk Islam tapi dia ahli kitab, ataupun sebelum dia masuk di Islam dia mengajar dulu. Ada juga yang telah masuk Islam, dia pun mengajar juga gitu. Antaranya adalah Ka'ab al-Ahbar, seorang Yahudi, orang alim. Sama ada sebelum dia Islam ataupun dia dah masuk Islam, tapi dia mengajar ilmu kepada orang yang datang belajar dengan dia. Lalu datang seseorang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia daripada negara Syam sana. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun tanya, kamu daripada mana? Sebab dia datang nak belajar dengan Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Saya daripada Syam. Di Syam sana kamu belajar dengan siapa? Saya belajar dengan seseorang bernama Ka'ab, maksudnya Ka'ab al-Ahbar. Apa yang dia ajar kepada kamu? Dia kata langit ni berputar di atas bahunya seorang malaikat. Berputar ni berpusing langit ni. Dan begitu juga bumi juga turut berputar di atas bahunya malaikat. Lalu katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ka'ab itu telah membohongi kamu. Lalu dia baca ayat tadi. Apa maksudnya? Langit dan bumi tak berputar, tak berpusing pun. Apa maksudnya? Makna menunjukkan bahawasanya di kalangan ahli kitab, mungkin dalam kitab dia cerita langit dan juga bumi, tetapi bukan atas dasar yang sebenar. Kerana apa? Cerita langit dan bumi berputar. Berputar ni berpusing. Berpusing macam kita tawaf tu lah, berpusing, kita pusing dengan Kaabah tu. Lalu dia kata, Ka'ab telah mengajar kamu dengan satu ilmu yang salah ni. Begitu juga Huzaifah al-Yamani pun sama. Bila orang tu mari tanya, kamu daripada mana? Sekian-sekian. Sebelum kamu datang belajar dengan aku, kamu belajar dengan siapa? Belajar dengan fulan-fulan. Apa yang dia ajar kepada kamu? Dia ajar tentang langit bumi. Apa yang dia kata? Langit bumi ni berpusing-pusing. Pusing kat mana? Atas malaikat. Dia bohong kamu. Apa maksudnya di sini? Maknanya pada zaman sahabat Rasulullah, kalau ada seseorang nak belajar dengan mereka, ditanya, orang ni dulu belajar mana? Daripada mana? Disebabkan apa? Nak tahu apa yang dia belajar di sana. Sahabat Rasulullah di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basrah, orang tu mungkin di Syam saja. Ada di antara mereka duduk dalam kerajaan Romawi lagi. Ada di antara mereka sampai begitu. Ada seorang khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lupa nama dia. Dia pernah ditawan oleh tentera Rom. Tentera Rom. Tentera Rom ni salah satu kekejaman dia, tempat penjara tu, dia lepaskan singa bagi ngap orang dalam penjara tu, dimakannya singa. Cuma saya lupa dah khadam Rasulullah. Lalu dia pun dipenjarakan.
pegawai penjara tu lepaskan singa. Singa pun pergi nak terkam ni, dia kata, "Hai singa, aku adalah khaddamnya Rasulullah." Berhenti singa tu. Diam singa tu. Tunduk dia. Bila dia mendengar itu adalah pembantu Rasulullah, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi hidup dulu. Lalu apa maksudnya di sini? Bila disebut ya Rasulullah, ada hubungan, maknanya dia ada hubungan dengan Rasul. Haiwan-haiwan takkan buat tindakan jahat tadi, ataupun tindakan yang tak sepatut. Ini menunjukkan naluri haiwan bila mengenal Rasulullah, dia menunjukkan kepada dia itu adalah Rasul. Wa ma arsalna rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seperti mana pernah saya sebut bahawa datang serigala cakap dengan Nabi. Nabi tanya, berapa jumlah serigala dekat kawasan ni? 100 ekor. Apa yang kamu datang? Apa maksud kamu datang? Ya Rasulullah, kalau ada makanan bagilah. Rasulullah panggil sahabat, ada makanan tak? Ya Rasulullah, tak ada makanan, yang ada pun sisa. Itu pun untuk kami juga Rasul. Lepas tu Rasulullah kata, Nabi tunjuk dengan 3 jari. Tak tahulah cara macam mana. Serigala tu faham, dia pun pergi. Itu mukjizat tu. Bahkan cerita ni pergi jadi karamah kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ternak kambing banyak. Lepas tu ada seekor serigala terkam kambing dia. Dia orang Arab Badui ni, dia pergi terkam. Serigala tu terkam kambing dia. Dia pun pergi kejarnya serigala tu sampai dia pula terkamnya serigala tu. Serigala tu dah gigit dah lehernya kambing, dia pergi buka tu. Lalu serigala tu bercakap, "Wahai hamba Allah, apakah patut engkau merampas ni rezeki yang Allah beri ke aku?" Serigala berbicara, "Engkau jangan pelik, itu dekat Mekah sana ada seorang yang bercerita tentang apa yang telah berlaku, apa yang akan datang juga. Apa yang akan berlaku. Namanya Muhammad, berimanlah kepada dia." Serigala bercakap. Lalu Arab Badui itu pergi. Satu hadis Rasulullah Islamkan dia dulu. Lepas tu Rasulullah solat. Habis solat berjamaah, Nabi panggil dia, ceritakan apa yang berlaku. Lalu orang Arab Badui itu pun cerita, makna menunjukkan kebenarannya Rasulullah. Antaranya Nabi bersabda, "Ketahuilah kiamat tidak akan berlaku sehinggalah haiwan-haiwan berbicara dengan manusia." Tetapi maksud haiwan-haiwan berbicara dengan manusia bukan berbicara benda-benda yang keluar daripada agama, tapi adalah hal-hal keimanan. Makna menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar. Ada seorang Arab Badui lagi, dia naik keldai dia. Naik kepala keldai tu pergi ke kiri, tak mau terus dia. Lepas tu tanya, "Hai keldai, apa masalah kau ni?" Lalu dia jawab, "Sesungguhnya aku tidak mau pergi disebabkan belah kiri itu ada seorang Nabi Rasul yang baru diutus di Madinah, di Taibah." Keldai itu cakap. Jadi ceritanya apa? Itu mukjizat Rasulullah. Lalu apa hubungan dengan ayat yang kita pelajari? Makna pengkabaran daripada Allah kepada Rasulullah diberitahu kepada para sahabat. Sahabat pun cerita mukjizat akan menjadinya karamah. Apa maksud karamah di sini? Yakni kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan kepada kita takkan boleh dihilangkan. Maknanya selisih. Ka'ab mengajar bahawasanya alam ini berputar, sehingga apa yang saya baca di kalangan saintis, dia kata alam semesta berputar, pusing. Lalu telah terjawab bahawasanya Allah yang memelihara daripada berputarnya langit bumi. Maka kita tolaklah saintis tu kata. Saintis kata begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita kembali pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala pemilik segala-galanya. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Penyantun ini tidak lain melainkan itulah caranya Allah Subhanahu Wa Taala tarbiyah hamba-hambanya untuk mengenalnya langit dan bumi. Bila mengenal langit dan bumi, bila kenal dengan sesungguhnya, barulah dia boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang sebenarnya juga. Itu bahasa Yahudi, dia takkan kenal Allah dengan sebenar-benarnya
Sebab pengajian dia pun dah salah tentang pengajian langit dan juga bumi. Pengajian langit bumi pun dia dah fail, lalu bagaimana dia nak kenal Allah Subhanahu wa taala? Itu maksud haliman adalah pengajian ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi kalau kita juga tersalah, mohon ampun kepada Allah, kerana Ghafura, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wallahu taala a'lam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.